Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mahathir jangan lari. Mahathir jangan lari. Mahathir tolong jangan lari. Buktikan bahawa komen-komen, cakap-cakap orang tentang kamu tidak betul. Sebab ramai yang cakap, oh, silap-silap Mahathir lari ni. Silap-silap Mahathir akan tinggalkan negara Malaysia ni. Ramai orang cakap begitu tahu. Sebab orang kata dia ada harta di luar negara lah, dia ada ni di luar negara, di mana-mana dia pergi dia boleh hidup. Ini bukan pasal duit tuan-tuan dan puan-puan, tapi ini pasal kedaulatan negara Malaysia. Jadi Mahathir, buktikan bahawa mereka salah. Pakai pinjam sikit. Pinjamlah tagline Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak apa, kali ini pinjamlah. Lawan tetap lawan. Jangan takut lawan. Kalau Mahathir betul, jangan takut lawan. Jangan lari. Pertama, kedua, kita mendoakan supaya Mahathir tidak cepat meninggal dunia. Kita berdoa supaya dia sihatlah. Janganlah cepat mati. Tak baik mendoakan orang cepat mati. Kita mendoakan dia panjang umur. Supaya kenapa tahu? Supaya dia dapat menghabiskan kes mahkamah ini kalau dia didakwa. Sekiranya dia didakwa di mahkamah, kita minta-mintalah supaya umurnya panjang, hayatnya panjang, supaya dia boleh buat dua perkara ini. Satu, dia boleh membersihkan nama dia kalau dia tidak bersalah. Kedua, dia boleh menikmati kesalahan dia dengan denda atau penjara atau kedua-duanya kalau itu termasuk di dalam section yang dimana nanti dia didakwa, supaya dia dapat menikmati, dia dapat bertanggungjawab kepada tindakan dia. Itulah yang kita mau. Dan ketiga, supaya dia sempat untuk memohon maaf. Kita janganlah minta dia cepat mati, supaya dia boleh sempat memohon maaf kepada seluruh rakyat jelata negara Malaysia sekiranya dia didapati bersalah. Tambah-tambah paling penting supaya dia dapat minta maaf, minta ampun, mohon merafak sembah, minta ampun kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sekarang, kerana Sultan Ibrahim adalah negeri di mana kedaulatan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan ini berada. Saya masih ingat lagi ketika Sultan Ibrahim sangat-sangat murka dan marah. Dia murka kerana kedaulatan Pulau Batu Putih itu yang terletak di dekat dengan Johor, berbanding dengan Singapura, hilang begitu sahaja kedaulatannya kepada negara Singapura tanpa ada perbincangan, tanpa ada apa-apa persetujuan, tanpa ada apa-apa izin daripada Baginda Sultan Johor pada ketika itu. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kerana itu betullah apa yang saya kata ini, iaitu Tun Mahathir, tolonglah buktikanlah bahawa kamu itu tidak seperti yang orang cakap, iaitu melarikan diri. Jangan lari. Jangan lari, duduk. Jangan berdiri, duduk. Pertama, kedua, lawan. Jangan takut lawan. Lawan, jangan tak lawan. Ketiga, hiduplah lagi panjang supaya Tun Mahathir sempat untuk membersihkan namanya dan sempat, kalau dia tidak bersalah lah. Kalau dia bersalah, supaya dia tak bawa matilah dosa dia. Dia tak bawa mati kesalahan dia tanpa minta maaf kepada rakyat Malaysia dan Sultan Ibrahim. Okey, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya,
cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selamat tengah hari ya. Selamat tengah hari kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baru tadi saya menonton beberapa live daripada rakan-rakan yang mempunyai otak cergas, mental bagus dan mempunyai credibility untuk bercakap tentang so-called akademik. Dan semua yang saya tonton tadi berbicara tentang PhD Siti Mastura. PhD Dr. Siti Mastura, lebih baik USM lebih baik tarik balik sajalah kedoktoran Dr. Siti Mastura tu. Buat malu USM je tau. Buat malu USM saja. Antara kata-kata, salah satu yang saya sangat suka daripada DSA. Anda boleh tonton di YouTube kah, di TikTok kah, DSA. Datuk berkata, dia kata apa? Beliau kata, orang-orang PhD ni pandai-pandai, tapi bila masuk sejak pas, automatik boleh jadi bodoh. Orang pandai boleh dapat doktor, boleh dapat profesor emeritus, profesor emeritus, macam-macam lah. Pandai, bijak. Tapi bila masuk pas saja, auto jadi bengong. Auto jadi boneka. Apa yang bos suruh cakap je lah. Ikut saja. Sebab takut kalau tak ikut bos nanti boleh kena buang. Alih-alih bila masuk pas saja, benda yang nyata-nyata fitnah, nyata-nyata benda tu, sumber itu tidak boleh dipakai, dia pakai pula untuk jadi sumber. Paling kesian. Ini mental doktor ni sepatutnya mental yang bijak, pandai. Bukannya kena pujuk sikit, dah okey, dah kena pujuk, tak apa. Bijak sikit lah. Takkanlah kena pujuk sikit, ini ujian daripada Tuhan, ini ujian daripada Allah, ini ujian untuk kita makin kuat supaya boleh berjuang, berjihad dan sebagainya. Ini bukan ujian. Kata Datuk DSA, ini bukan ujian. Yang ini cari nahas, yang ini cari bala sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Yang engkau pergi cari bala nahas sendiri, apa hal? Sudah nyata-nyata benda tu fitnah, engkau pergi ambil pula rujukan yang tidak betul pula tu. Cuma saja ada beberapa juga kata-kata yang saya kurang setuju, iaitu apabila mengaitkan kualiti USM dengan Dr. Siti Mastura. Saya ada ramai kawan, termasuk adik-beradik yang keluaran daripada USM. Keluaran USM semua bagus-bagus. Kemungkinan besar Dr. Siti Mastura ni, waktu dia masih jadi penuntut lah, jadi student, dia ni memang bijak tau. Memang bijak dan memang layak untuk dapat kedoktoran. Memang layak untuk dapat jubah doktor. Memang dapat title PhD. Tapi itulah, masuk je pihak pas, semua dilupakan. Ini satu fundamental tau, fundamental punya, asas punya barang. Iaitu sebelum bercakap, perlu siasat, kesahihan, kebenaran, ketulinan, dan adakah sumber itu ada credibility dia. Kalau tiada credibility, kenapa ambil? Jadi satu lagi
yang saya setuju. Saya setuju dengan kata-kata daripada Datuk DSA. Dia kata apa tahu? Dia kata fakulti yang bagi kedoktoran kepada Dr. Siti Mastura ini perlu untuk diperhatikan, diberikan perhatian lebih. Tengok orang-orang yang keluar itu, dia akan jadi bakal walaun yang tak bijak lagi kah? Ataupun dia ini menjadi seorang yang memang bijak pandai, membawa manfaat kepada umat Islam sejagat. Itu baru betul. Bukannya membawa satu teladan, satu contoh kepada orang bukan Islam dengan fitnah. Alamak, ini amat memalukan ya tuan-tuan dan puan-puan. Amat memalukan. Kerana apa? Yang dicakap dan yang dibuat tidak sinkronis. Yang dicakap dan yang dibuat itu tidak sinkronis. Yang dicakapnya lain, yang buatnya lain. Kata kami difitnah. Ada satu lagi rakaman yang saya nampak tu. Itu di Dewan Rakyat. Dia kata macam mana kami ni yang selalu kena fitnah. Dia lupa yang dia pun kuat fitnah. Dia lupa parti dia pun kuat fitnah. Orang-orang dia pun banyak memfitnah. Orang-orang dia paling banyak kena saman fitnah. Terbaru pula, sebagai buktinya terbaru, ada sudah ahli baru MP PAS yang kena saman fitnah. Tidaklah banyak, 800,000 je pun. 800,000 je pun. Tapi nenek saya kata, wang boleh dicari tau. Wang boleh dicari. Tapi maruah nak simpan mana? Maruah nak simpan mana? Maruah sudah tercalar. Maruah sudah tercalar. Bukan maruah dia saja tercalar tau. Maruah orang-orang yang percaya kepada dia pun tercalar. Inikah yang kita mau jadi MP kita nanti? Lagi satu, dia ini hadir di MP, dia menang di tempat legend lah. Bekas tempat di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah membangun kawasan itu lagi. Tapi entah macam mana, saya pun tidak pasti macam mana otak dia tiba-tiba masuk semut. Tiba-tiba otak dia jadi berbulu, berkulat, tiba-tiba jadi auto bengong. Minta maaf lah cakap begitu. Tapi itu saja saya pinjam dari kata-kata Datuk DSA yang saya pun setuju. Jadi kalau sudah dapat PhD itu, kekalkanlah otak PhD. Kekalkan mentaliti PhD. Jangan mudah dipermainkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.